Berikutnya dipersilakan Datuk Haji Samsul Kahar bin Muhammad Deli yang berhormat jempol. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan nombor 5. Silakan Nombor Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Industri perumahan merupakan industri yang dinamik dan merupakan penyumbang kepada pembangunan negara, seterusnya memberikan kesan limpahan kepada industri-industri berkaitan. Namun terdapat pelbagai cabaran dan isu termasuklah berkenaan projek perumahan yang sakit dan terbengkalai. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sememangnya sedang memperhalusi dan untuk menambah baik Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966. Cadangan penambahbaikan ini bertujuan untuk memperkasa tadbir urus dan pengurusan pemajuan perumahan yang efisien, memastikan hak dan kepentingan pembeli rumah terpelihara, selain memudah cara pemajuan perumahan swasta ke arah kelestarian sektor perumahan. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, kerajaan sedang mengkaji penambahbaikan Akta 118 ini daripada dua aspek. Aspek pertama adalah pindaan dan penambahbaikan Akta 118, iaitu pertama, memperkukuhkan definisi terbengkalai dalam menguruskan pemantauan projek perumahan. Pada masa ini, tafsiran projek terbengkalai yang diguna pakai adalah agak longgar. Maka perkara itu kita sedang teliti. Kedua, untuk mengkaji cadangan meningkatkan jumlah modal diterbitkan dan modal terkumpul secara tunai bagi syarikat pemaju yang hendak mengemukakan permohonan lesen pemajuan perumahan. Peningkatan jumlah ini semoga dapat memastikan pemaju yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan rekod pelaksanaan penyempurnaan projek yang baik sahaja dapat menjadi pemain industri. Ketiga, untuk menyenarai hitam nama pengarah syarikat yang menyebabkan projek terbengkalai dan projek sakit. Selain itu, pemaju yang gagal membayar kompaun, ingkar award tribunal pembeli rumah dan melaksanakan pemajuan perumahan tanpa lesen juga disenarai hitam dan tidak boleh memohon lesen pemajuan perumahan dan permit iklan dan jualan. Keempat, memperkenalkan kontrak option dengan izin option to purchase, pra perjanjian jual beli dengan syarat terperinci. Kontrak option ini menyediakan ruang keluar di pihak pemaju dan juga pembeli rumah dan tidak melibatkan implikasi kewangan yang tinggi sekiranya pemajuan perumahan tersebut tidak dapat diteruskan disebabkan pemaju gagal mendapatkan jumlah jualan yang disasarkan di dalam satu tempoh masa. Aspek kedua adalah untuk kita meminda peraturan di bawah Akta 118. Buat ketika ini, pertama, memang kementerian telah pun menubuhkan task force projek perumahan swasta dan terbengkalai. Yang kedua adalah untuk kita tingkatkan kawal selia melalui prosedur sedia ada di bawah akaun pemajuan perumahan ataupun dengan izin Housing Development Account HDA yang wajib dibuka oleh setiap pemaju perumahan swasta berlesen di Semenanjung Malaysia. Tujuan akaun ini adalah untuk simpanan deposit bagi pemaju untuk mendapatkan lesen pemajuan dan pinjaman kewangan untuk pembinaan oleh pemaju. Bagi memastikan pengurusan akaun pemajuan ini teratur dan dikawal selia, maka solusi terbaik perlu dikaji dan dilaksanakan melalui sesi libat urus dengan pihak pembiaya kewangan untuk mengkaji pelaksanaan dan penambahbaikan terhadap pengurusan akaun tersebut. Setakat ini, perkara itu telah pun kita bangkitkan dalam sesi libat urus dengan pihak bank dan teguran serta perkara yang melibatkan ketidakpatuhan telah dibangkitkan dan kita masih menunggu maklum balas daripada pihak bank. Sementara yang terakhir sekali, Datuk Yang Dipertua, adalah untuk kita pemantauan yang lebih berkesan kepada pemaju perumahan swasta melalui penambahbaikan sistem Housing Integrated Management System atau singkatannya HIMS, iaitu untuk integrasi dengan sistem pemaju bagi melicinkan pelaporan pemajuan. Kedua, perkongsian data. Ketiga, data maklumat projek diurus secara near real time dengan izin. Dan keempat, pernyataan hasrat KPKT kepada industri perbankan bagi membenarkan segala prosedur termasuk pinjaman secara atas talian secara end-to-end proses dengan izin. Sekian, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan yang berhormat.
Terima kasih Khidmat Menteri atas penjelasan dan juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk menambah baik sistem yang sedia ada. Tuan Yang Ketua, sebagaimana kita sedia maklum di bawah konsep jual beli meletakkan risiko paling besar kepada pembeli, iaitu melalui pinjaman perumahan, pembeli perlu membayar pinjaman bank berdasarkan tempoh yang ditetapkan, dan isunya sekarang bila projek rumah ni terbengkalai, jadi pembeli menghadapi bebanan hutang dan juga risiko. Pinjaman misalnya bayaran terpaksa dibuat kepada bank, asetnya tidak ada. Jadi usaha-usaha telah dibuat tadi. Jadi persoalan saya di sini ialah untuk membela pembeli. Adakah kerajaan boleh mempertimbangkan skim insurans jaminan rumah siap untuk mengatasi masalah projek perumahan terbengkalai? Contohnya tadi, kalau misalnya syarikat pemaju perumahan itu muflis, bankrupt, jadi apa nak jadi kepada orang yang telah pun membayar pinjaman kepada bank? Sebab Jempol mencadangkan diwujudkan skim insurans jaminan rumah siap untuk menjamin mengatasi masalah projek perumahan terbengkalai dan juga memberi jaminan kepada pembeli rumah. Dan soalan yang kedua iaitu berlawanan lah yang lebih mudah menjamin pembeli dan juga kepada pemaju. Adakah kerajaan akan melaksanakan sistem konsep banner kemudian jual untuk mengurangkan risiko rumah terbengkalai dan juga menjamin hak pembeli rumah? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada YB Jempol atas dua soalan ataupun mungkin pandangan dan cadangan. Bagi perkara yang pertama, bagi saya YB Jempol memahami isu yang kita cuba atasi adalah risiko yang dihadapi sama ada daripada yang terpaksa ditanggung oleh pembeli ataupun risiko projek itu tidak dapat disiapkan. Untuk makluman YB Jempol juga, bagi cadangan-cadangan penambahbaikan tadi, sedikit sebanyak adalah untuk kita menguruskan risiko tersebut. Sebagai contoh yang disebut soal option to purchase, dengan izin kontrak untuk kita bagi pilihan praperjanjian itu, kalau sekiranya projek itu tidak dapat dijual dengan sepenuhnya, ada masalah dari segi pengaliran wang tunai, sama ada kita bagi ruang untuk perkara itu dibatalkan lebih awal. Cuma cadangan YB Jempol untuk kita adakan skim perlindungan insurans itu, saya secara peribadi sebenarnya memang melihat berlatarkan latar belakang actuarial science, memang saya sebenarnya meneliti sama ada perkara ini kita boleh diangkat menjadikan satu kaedah dalam industri perumahan. Cuma perkara ini sangat baru lagi. Maksudnya memang saya terima cadangan daripada YB Jempol itu untuk kita meneliti sama ada perlindungan itu boleh diberikan dalam bentuk perlindungan insurans kepada projek-projek yang sedang dalam pembinaan, supaya sekiranya berlaku sebarang permasalahan, maka ada jaminan ataupun jaringan perlindungan di situ. Datuk Yang di-Pertua, soalan yang kedua berkaitan dengan bina kemudian jual, itu merupakan macam yang Berhormat sebut tadi, perkara yang completely different, dengan izin yang berbeza dengan rancangan pertama. Sementara hujah ataupun perbahasan mengenai antara build and sell and bid ni telah lama berlaku dalam industri perumahan. Untuk ketika ini kerajaan memangnya ada kaedah untuk menggalakkan bina kemudian jual, iaitu bagi pemaju yang memilih kaedah ini ada beberapa insentif yang ditawarkan. Kalau yang Berhormat Datuk di-Pertua izinkan, saya mungkin sebut satu dua insentif sebagai contoh, iaitu untuk kita memberikan kemudahan pengurangan bayaran deposit kepada mereka. Kita juga memberi ruang untuk menggunakan laluan pantas ataupun fast track di peringkat PBT untuk kebenaran merancang. Dan ketiga juga untuk pertimbangan dalam soal syarat membina kos rumah mampu milik dan sebagainya. Maka saya menyambut baik pandangan YB Jempol, dan perkara itu kita akan teliti dari semasa ke semasa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri.